Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, dosa besar yang ke-65. Dosa besar yang ke-65 iaitu berbalah, berbantah, permusuhan yang kuat tanpa berpegang dengan kebenaran. Itu juga disenaraikan sebagai termasuk dalam dosa-dosa besar. Balah tak tentu kali, tak. Dan bukan berasaskan kepada kebenaran, kerana mempertahankan pandangan masing-masing sahaja tanpa orang kata tunduk kepada kebenaran. Tak kira kebenaran tu datang daripada siapa, daripada kawan ataupun lawan kita, tak, daripada kumpulan kita ataupun bukan daripada kumpulan kita. Firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Artinya, ada antara manusia orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia menyebabkan kamu tertarik hati mendengarnya. Mana dia pandai cakap, dia pandai berhujah. Tak? Dia ada, orang kata ada suara yang didengari. Dan dia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada di dalam hatinya. Padahal dia ialah orang yang amat keras permusuhannya kepadamu. Kemudian apabila dia pergi setelah mendapat hajatnya, dia berusaha untuk membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan binatang ternak dan manusia di bumi. Sedangkan Allah tidak suka kepada bencana kerosakan. Wallah la yuhibbul fasad. Ini sikap orang yang suka membantah, aladul khisam, yang suka balah, suka bertikam lidah, ataupun suka jidal, kita kata, tak? Suka berdebat lah, tak? Berdebat. Sebab tu para ulama menasihatkan supaya kita tinggalkan debat walaupun kita di pihak yang benar, tak? Kecuali untuk menyatakan, untuk menzahirkan kebenaran dan mematahkan kebatilan. Itu kita terpaksa hadapilah. Allah Ta'ala berfirman lagi, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Allah kata sebenarnya mereka tidak mengemukakan perbandingan itu kepadamu wahai Muhammad, melainkan kerana membantah semata-mata, bukan kerana mencari kebenaran. Bahkan mereka ialah kaum yang sangat suka mengemukakan bantahan. Ini Allah tujukan kepada Yahudi. Tak, ayat ni dituju kepada Yahudi yang membantah apa sahaja datang daripada Nabi SAW, asalkan dia boleh bantah. Siapa mereka bantahan Yahudi kepada Nabi ni, siapa dia buat pengakuan, dia balah dengan malaikat. Dia tanya Nabi SAW, siapa mu ni terima wahyu melalui perantaraan siapa? Nabi pun jawab dengan benar. Nabi kata melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Yahudi buat tak ambuh ikutnya Nabi. Dia kata kalau Jibril kami tak boleh terima lah. Walaupun betul hak Jibril bawa ni, walaupun wahyu datang daripada Allah, tapi kalau kami tak boleh terima. Sebab apa? Sebab kami balah dengan Jibril. Dia balah dengan Jibril, tak? Maknanya dia bermusuh dengan Jibril. Dia ingat Jibril ni siapa? Siapa tahap tu? Kerana membantah kebenaran. Tak? Batarul haq dia panggil. Orang-orang yang tak ada keangkuhan dalam diri ni, dia batarul haq. Nabi sebut kesombongan ni dua sifat ada pada dia, batarul haq dan memperlengkehkan orang yang membawa kebenaran. Nah, dia menafikan kebenaran, dia tolak kebenaran yang orang bawa, dan dia pelekeh pula orang yang bawa kebenaran. Itu sikap mana-mana pun lah. Apabila ada kesombongan ataupun ada keangkuhan dalam diri dia tu, dia akan menafikan sebarang bentuk kebenaran, tak kira datang daripada siapa pun, termasuk daripada para anbiya. Kita boleh tengok kaum para anbiya dulu, mereka membantah Nabi. Sebab dia
Sebab ada kibria, ada kesombongan dalam diri sehingga dia menafikan kebenaran. Bukan setakat nafi, dia pelekeh pula hak Nabi hak je bawa. Dia kata kadzab, dia kata ahli sihir, dia kata gila dan macam-macam tuduhan yang diberi kepada, sebab untuk mempelekehkan orang yang bawa kebenaran. Dan benda ini berlaku sepanjang zaman, kita kata tak? Berlaku sepanjang zaman. Firman Allah Ta'ala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Allah sebut kepada Nabi, cara kalau nak berdialog, nak berdebat dengan orang pun mesti dengan bahasa yang ahsan, yang baik. Janganlah kamu berbahasa dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik. Tak jadilhum billati hiyal ahsan. Allah kata tak, berdebat ataupun berbahaslah mereka dengan perbahasan yang baik. Tak, dengan dialog, dengan itu lebih lebih mudah. Sebab kita bila kita debat dengan orang ni, orang yang kita debat tu jarang sangat orang yang didebat ni dia akan terima kebenaran dari pihak, sebab dia akan pertahankan sungguh-sungguh hak dia. Saya ambil contohlah, kita sehari dua ni orang duk bincang tentang zikir ataupun zikir dengan kalimah Allah, Allah. Dulu bincang dah, ni panah balik tak? Faham? Kalau orang tu dia nak terima kebenaran, dia terima kebenaran. Tak? Tetapi kalau dia nak mempertahankan pandangan dia masing-masing, dia akan pertahan sungguh-sungguh. Dia warilah apa hujah. Hatta sampai tahap dia wari hujah daripada kitab Syiah pun untuk mempertahankan pandangan dia. Sedangkan kita kata benda ni dah dibincang oleh para ulama kita. Tak? Bukan kata orang-orang yang kita kata tak, ulama Saudi ke ataupun Dr. Mazhar ke siapa, dah. Malah para ulama kita, ulama di alam Melayu kita ni pun dah bincang isu ni sebenarnya. Tetapi orang-orang yang nak mempertahan, dia akan pertahan sungguh-sungguh. Tak kira lah, dikira dah hak dia buat. Hak dia buat dikira betul. Jangan. Sebab tu kita kata mesti kita tunduk kepada kebenaran. Mungkin kebenaran bukan di pihak kita, di pihak lawan kita. Mungkin kebenaran di kumpulan lain. Maka kita sebagai seorang Muslim yang sejati, kita akan aku, kita akan terima. Saya ambil contoh, tak? Dalam kitab, contoh kitab Syarah Matan Jauharah Tauhid. Kitab ni pondok-pondok baca, tak? Dalam kitab ni dah dibincang tentang zikir. Bagaimana zikir yang afdal. Kita boleh rujuk. Ni kitab Jawi ni, bukan kitab Saudi, bukan kitab Albani ke kitab Uthaymin ke, bukan. Ni kitab alam Melayu kita. Karangan bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini kitab Arab dia dah diterjemah oleh siapa? Dengan bahasa Melayu. Telah diterjemahkan oleh seorang ulama Jawi dengan bahasa Melayu. Dah. Kita tengok disebut dalam kitab ni, mana muka surat boleh rujuk. Kitab ni saya baru beli kemarin kitab ni. Dah. Dicetak di Fatani, makna kitab-kitab pondok yang diguna dah. Kita boleh beli di Bandar di kedai sahabat kita di Kasar Limbung tu ada. Saya baru beli kok. Sebab kita nak jelaskan orang, sebab supaya kita dalam bab beramal, khususnya dalam bab berzikir ni, pastikan zikir kita betul. Pastikan zikir kita ni ada makna. Tak ada maksud yang kita nak sebut. Kita nak puji Tuhan. Kita nak takdis Tuhan. Nak memuja Tuhan, ada kaifiat, ada lafaz-lafaz yang Nabi ajar. Bukan sembarangan kita boleh buat. Tak, bukan ikut dam kita. Kita tengok Tuan pengarang ni kata, terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah. Ni tak nafi lah. Zikir yang paling afdal sekali yang kita ucap adalah la ilaha illallah. Sebab ini dikenali sebagai kalimatut tayyibah. Tak, dikenali juga kalimatut tauhid. Ucapan yang baik dan kalimah mengesakan Allah. Kita menafikan sebarang bentuk ketuhanan, sebarang bentuk ilah dalam kehidupan kita, dan kita mengisbatkan, hanya menetapkan ilah yang sebenar hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu zikir ni zikir yang terbaik. Sampai dalam hadis Nabi kata jaddidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Nabi kata perbaharuilah iman kamu ni dengan memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Maka tuan pengarang kita kata terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah serta hadir maknanya.
Bukan sekadar kita ucap la ilaha illallah 10,000 sehari, tapi tak hadir makna dia dalam hati, tak. Tetapi dengan hadirnya maknanya. Kerana apa zikir ni afdal? Kerana nas kitab dan hadis, dan kata setengah jumhur Malikiyah daripada Maturidiyah, dia kata tak. Sebab apa afdal? Sebab ada nas, ada dalil dia daripada Quran, ada dalil dia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan setengah daripada para ulama, majoriti di kalangan ulama Malikiyah yang bermazhab akidah di Maturidiyah, dia kata. Okey, kita habis itu. Radhiyallahu anhu. Dan bid'ah orang yang zikir Allah. Ni kita jauhi sebut ni dah, bukan saya reka benda ni. Dan bid'ah lah orang yang berzikir Allah atau hu. Siapa je zikir hu sini kan? Kita tengok ada seorang hamba Allah tu dia zikir dalam Facebook, dia ajar cara zikir hu. Kita tengok huduh lah dak. Payah nak sebut. Hu tu teh tuan-tuan sebut sekali. Lebih mudah, lebih ringan kita sebut subhanallah. Lebih mudah kita sebut alhamdulillah sebenarnya. Nak banding dengan hu mocong mulut-mulut, masya-Allah kita tak. Pertama zikir ni tak ada sandaran, Nabi tak pernah sebut gini. Para sahabat tak pernah ajar lagu ni. Imam-imam mazhab pun tak pernah zikir lagu ni. Malah ulama kita pun sebut ini dak benda yang diada-adakan. Zikir Allah. Tengok. Atau zikir hu. Halnya atas demikian jua. Dan kata Aiz yang anak Abdul Salam, ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita, Izzuddin Abdul Salam. Nampak, ini salah seorang ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Benda dia kata, maka zikir dengan Allah halnya memendekkan atas demikian itu, maka iaitu daripada bid'ah yang qabihah. Qabihah ni benda masuk bid'ah yang tercela. Amalan yang tercela. Macam mana kita kata kita nak mendekatkan diri kepada Allah dengan benda yang ulama kita kata benda ni tercela. Qabihah ni benda bodoh. Sebab Nabi ajar pada kita cara zikir ada makna belaka. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. La ilaha illallah, tiada ilah yang layak disembah melainkan Allah. Semua zikir Nabi ada maksud. Ada pujian, ada penyucian, ada penafian. Ini zikir yang Nabi ajar. Sebab tu kita tak boleh hanya sebut bila Allah kata wadhkurullaha katsira. Berzikirlah, sebutlah nama Allah dengan banyak. Dalam Quran sebut lagu tu. Biasa geng-geng yang kata boleh zikir Allah, dia dari benda sini, dia dari ayat sini. Udhkurullaha zikran katsira. Ingatlah, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Allah sebut lagu tu dalam Quran. Tapi adakah Allah suruh kita sebut dengan Allah lagu tu? Tak. Allah suruh kita rujuk kepada Nabi. Gua ni cara Nabi zikir. Faham? Bila Allah kata uzkurullaha katsira, sebutlah nama Allah dengan banyak-banyak. Gua ni cara nak sebut nama Allah banyak ni. Mu tengok Muhammad sebut lagu mana? Nabi mu sebut lagu mana nama Allah dengan banyak? Maka begitulah cara kita sebut. Faham? Sama macam bila ayat Quran kata aqimis solah, dirikanlah solat. Gua ni cara kita nak semayang. Tengok Nabi semayang gua ni. Tak, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu semayang macam mu tengok aku semayang. Sebab dalam arahan ayat Quran hanya aqimis solah, dirikan solat. Tak dinyatakan bagaimana takbirnya, bagaimana bacaannya, bagaimana qiyam, bagaimana rukuknya, apa yang patut dibaca, tak. Lalu kita tengok Nabi SAW macam mana Nabi semayang, begitulah kita semayang. Sama juga bila mari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Gua ni cara puasa, Tuhan dah ajar gua ni dalam ayat ni tak. Kita tengok gua ni cara Nabi puasa. Tak, kalau puasa sunat hari benda hak Nabi puasa sunat. Tak, berapa hari sebulan Nabi puasa sunat. Bulan benda yang paling banyak Nabi puasa sunat. Gitu cara kita puasa. Jadi mari ayat uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah ataupun sebutlah nama Allah dengan banyak. Bukan mari kita faham secara zahir ayat lagu tu, Allah suruh sebut nama dia banyak-banyak. Allah. Dah. Malah para ulama kita boleh rujuk kata-kata Aiz Ibn Abdul Salam
salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia kata ini adalah benda yang diada-adakan dan perbuatan ini adalah keji. Keji tu dia kata, mana kita kata nak zikir tapi dia ni sebuah keji. Sebab tak ikut panduan. Tak ikut panduan. Nah. Dan fi'il orang yang jahil, dia kata, bukan setakat keji. Dan jenis beramal lagu ni orang jahil, dia kata. Siapa kata ni? Tok Syekh kita, ulama kita, Aiz bin Abdul Salam, dia kata orang yang jenis zikir lagu tu adalah perbuatan orang yang jahil. Jadi kita kata maka kita kata sesuai dengan tajuk kita bincang hari ni, tak perlu kita nak balah, tak perlu kita nak pertahankan dia, walaupun mungkin kita dah 10 tahun dah kita beramal, jak kecek kita beramal, tapi bila dah ada pandangan yang hak, para ulama-ulama kita dah nyatakan kebenarannya lagu ni, ini cara dia, maka sebagai seorang Muslim yang sejati, dia tinggal perbalahan, dia tinggalkan mempertahankan pandangan-pandangan dia kembali kepada kebenaran yang dibawa. Itu cara yang lebih baik, kita kata. Nabi SAW sebut, inna abghadar rijali ilallahi aladul khasim. Aladul khasim. Nabi kata sesungguhnya lelaki yang paling dibenci Allah ialah orang yang terpesong daripada kebenaran, lagi suka membangkitkan permusuhan. Aladul khasim ini orang yang menyeleweng daripada kebenaran dan suka bermusuhan. Suka bermusuhan. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Raja Abu Yahya pemilik barangan yang buruk dan dia seorang perawi yang lemah. Imam Az-Zahabi sebut lalu ni perawi ni lemah, tapi dia ambil riwayat di sini. Meriwayatkan daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jadala fi khusumatin bighairi ilm lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Dia kata sesiapa yang bertelagah dalam satu perdebatan tanpa ilmu, dia balah tanpa ilmu, lawan tetap lawan juga. Nescaya dia sentiasa berada dalam kemurkaan Allah sehinggalah dia berhenti daripada perbalahan tu. Biarlah kita nak berhujah nak apa, biar berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Dan kita rujuk kepada orang yang mahir dalam bidang tu. Kita nak balah bab dia. Mari bab Covid, orang balah bab Covid. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Rujuk kepada yang pakar. Rujuk kepada yang pakar. Mari bab vaksin, balah pula bab vaksin. Orang ni kata gini, fakta gini. Pada auta lah ke balah bab vaksin. Kira ada dia nak balah. Ni sehari dua ni balah bab ni pula. Ukraine pula. Ukraine gini Yang kita dah tahan, kita tengok dah dua-dua ni tak pernah terlibat pun dengan jihad. Ni kata Syishang ni begini. Bila mu terlibat dalam perang di Rusia? Dia kata begini, dia kata gini kan. Semata-mata berhujah, kita kata tanpa ilmu. Ingat, bila kita berhujah tanpa ilmu dan kita duduk pada bukan kebenaran, dalam hadis ni disebut lam yazal fi sakhatillah. Dia berterusan duduk di dalam kemurkaan Allah sehinggalah dia buang pandangan-pandangan batil yang dipegang tu. Hajjaj bin Dinar seorang yang saduq meriwayatkan daripada Abu Ghalib, daripada Abu Umamah radhiyallahu an, daripada Nabi SAW baginda bersabda, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal thumma tala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Disebut dalam hadis ini tidak akan sesat suatu kaum setelah mereka berada di atas petunjuk, melainkan peluang untuk berbalah diberikan kepada mereka. Kita memang mutaakhir ni kita tengok agamawan kita cukup tenak sikit bab balah. Dulu masyarakat kita ni balah isu politik. Balah hak politik. Terutamanya asatizah lah kita kira sekarang ni hak politik tu terus lagi balah tapi ada isu lain pula, isu akidah dia balah, dia berdebat dia dan macam-macam. Jadi dalam hadis ni riwayat Imam Tirmizi kata
satu kaum itu tidak akan sesat selepas dia mendapat petunjuk, sehinggalah dia membuka ruang untuk berdebat, balah. Sejarah Islam dulu, di awal, di zaman para tabi'in, di zaman imam-imam mazhab masih ada, timbul isu balah bab Quran makhluk ke tak makhluk. Dan perbalahan ni panjang. Kita zaman kita hari ni kita tak timbul dah, tak ada orang bincang isu ni Quran makhluk ke tak makhluk. Tapi pada satu zaman dulu, zaman yang masa ni Imam Ahmad bin Hanbal masih ada. Bukan orang awam, bukan kedai kopi balah ni. Ulama dia balah. Berdebat dalam isu Quran makhluk ke bukan makhluk. Sehingga berat penat pada masa tu, sehingga mempengaruhi seluruh umat Islam. Termasuk kerajaan khilafah Islam pun terpengaruh dengan dia ni. Kerajaan, sebuah kerajaan Islam, khilafah Islam, tak silapnya khilafah Abbasiyah, dia telah memegang akidah bahawa Quran ini adalah makhluk. Siapa memaksa seluruh ulama-ulama yang ada mesti aku dengan akidah ni bahawa Quran makhluk. Padahal kalau kita mikir ni pada awam dia, mu tak tahu pun kan. Tetapi alhamdulillah ulama-ulama ahli sunnah mempertahankan akidah yang benar. Termasuk salah seorangnya Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan isu ni. Bukan setuh bab korupsi, bukan setuh bab rasuah, dia dipenjara kerana mempertahankan akidah Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk. Ini akidah yang mantap yang ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dinakalkan sampai ke kita hari ini. Di dalam kitab ada Usulus Sunnah, Imam Ahmad sebut benda ni. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, dia kata. Lalu dipenjarakan. Bukan setakat kena jara biasa, kena sebab lagi, kena rotang dalam jara. Apa dah? Kena rotang tu dalam jara. Ulama besar. Bukan tok guru tajwid kampung ni, imam mazhab. Apa jadi gini semua? Sebab timbulnya perbalahan. Para ulama yang terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah dan sebagainya mempertahankan akidah yang songsang ini, yang menganggap bahawa Quran itu makhluk. Zaman kita tak dah. Mari sehari dulu ni bincang hal lain. Ni sehari dulu ni bincang habaq zikir Dak hak ni kata gini. Hatta di PK Jabatan Mufti pun ada juga mempertahankan benda ni. Kita kata tak? Betul lah benda yang Nabi sebut, tidak akan tersesat satu kaum sehinggalah dibuka ruang untuk dia balah dalam isu-isu yang jelas, yang clear dah. Isu mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, jelas dah. Mana yang sunnah, mana yang bidah, jelas dah. Tapi oleh kerana nak mempertahankan pandangan dia tetap juga. Dia lawang tetap lawang. Jadilah kita balah. Jadi Nabi kata tidak akan sesat suatu kaum setelah mereka berada di atas petunjuk, melainkan peluang untuk berbalah diberikan kepada mereka. Kemudian baginda membaca ayat, sebenarnya mereka tidak mengemukakan perbandingan itu kepadamu wahai Muhammad, melainkan kerana membantah semata-mata, bukan kerana mencari kebenaran. Kalau orang cari kebenaran, sesat dah. Mudah je kebenaran ni. Agama ni datang daripada Nabi SAW. Agama yang kita beramal ni, segala amal ibadat yang kita buat ni, hak tunjuk kita Nabi SAW. Sekiranya Nabi tak buat, maka tak perlu kita panjang. Kalau merasa nak buat, agak sila kita tu. Tapi jangan mempertahankan. Ajar kepada masyarakat kembali kepada ajaran yang benar. Ajaran yang murni yang Nabi sendiri ajar kepada kita. Bagaimana cara sembahyangnya, bagaimana cara hajinya, bagaimana semua benda Nabi ajar dah kita. Termasuk dalam bab zikir, termasuk dalam mengingati Allah, termasuk dalam nak menyuci jiwa, nak mendekatkan diri kepada Allah. Nabi ajar sebutir-sebutir ke kita sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat semua akur dengan ajaran Nabi. Ada di kalangan para sahabat yang cuba-cuba untuk beramal selain daripada ajaran Nabi SAW. Lalu ditegur oleh Nabi. Bukan semua amalan sahabat. Sebab ada orang berhujah, dia kata dah ada kok sahabat buat, hak Nabi tak buat, sahabat buat, tak ada benda pun. Tak, kita kata dah. Dalam pengajian ilmu hadis, dalam pengajian sunnah, kita ada satu kaedah. Kita kata sunnah-sunnah Nabi ni, setiap qaulun wa fi'lun
wa iqrarun. Nah, sunnah-sunnah Nabi ni kita kata apa? Setiap ucapan Nabi itu adalah sunnah. Setiap perbuatan Nabi, amalan Nabi itu adalah sunnah. Dan juga kita jangan lupa ada satu lagi sunnah, dia panggil sunnah iqrariyah, dia panggil tak? Iaitu pengakuan Nabi. Iqrar Nabi apa yang dilakukan oleh sahabat. Walaupun Nabi tak buat, tapi diakui oleh Nabi perbuatan ini benar, maka itu jadi sunnah. Nah, itu termasuk dalam sunnah yang patut kita ikut. Contoh biasa geng-geng yang mempertahankan amalan-amalan yang direka-reka ni, dia kata tengok ada sahabat Nabi tak ajar pun tiba-tiba dia baca dalam semayang. Bila bangun daripada rakaat dia baca benda, kita baca subhanallah, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita baca sampai situ, ya Nabi ajar. Sahabat ni dia tambah, Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dia tambah. Tu dia kata tak ada benda pun sahabat tambah. Reka tak ada masalah pun. Tak. Kita kata bila sahabat buat ni nanti dulu, stop dulu, sehinggalah ada pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda ni Nabi tak ajar pun, sahabat sebut mulut dia, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Sudah semaya Nabi tanya, siapa sebut benda ni tadi? Nah, lalu sahabat kata, aku yang sebut. Nabi kata, aku melihat para malaikat berebut-rebut untuk akad ucapan ini naik ke langit. Ini akuan daripada Nabi. Oleh kerana itu hari ini kita boleh beramal benda ni. Dan benda ni dinisbah pada sunnah. Walaupun Nabi tak buat. Tak? Bukan Nabi yang buat, sahabat yang buat. Faham? Jadi ini dipanggil sunnah taqririyah, sunnah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan bukan semua amalan yang sahabat buat diakui oleh Nabi. Ada amalan yang Nabi tak setuju, yang Nabi tegur sahabat. Antaranya ada sahabat yang dia bersumpah ataupun dia berjanji, lepas dia dengar, dia pergi tanya isteri-isteri Nabi, gimana ke amalan Nabi di rumah. Isteri-isteri Nabi pun cerita, Nabi ni begini buat rumah, nak semayang malamnya, nak tahajudnya dan macam-macam lagi. Lalu mereka pun berjanji sesama mereka. Salah seorangnya dia kata dia tak boh dak, nak semayang malam tak boh tidur terus. Dak, lepas isyak rapat jik subuh dia tak boh tidur, nak qiyamul lail sepanjang malam. Ini seorang sahabat. Seorang lagi kata, aku nak puasa setiap hari, tak berbuka, setiap hari nak puasa. Nak puasa sepanjang tahun dia kira. Amalan tak dia buat ni? Amalan. Logiknya bagus. Tak? Seorang lagi kata, aku tak mau nikah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia tak mau nikah. 3 orang sahabat. Seorang nak semayang malam, tak mau tidur. Seorang nak puasa setiap hari, sepanjang tahun dia nak puasa. Seorang lagi tak mau nikah. Adakah Nabi akui perbuatan ni? Tak. Malah Nabi tegur balik. Nabi kata, ma balu aqwam. Nabi kata, apa sudah jadi dengan orang ni? Tak. Sedangkan Nabi kata, aku ni solat malam dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka. Ada hari-hari yang aku puasa, ada hari-hari yang aku buka. Termasuk kita di bulan Syaban. Tak, bulan yang paling banyak Nabi puasa sunat pun ada hari-hari Nabi buka. Nampak tak? Ini panduan, ini ajaran Nabi. Tak? Dan Nabi kata, wa ana atazawwajun nisa, dan aku mengahwini para wanita. Lalu Nabi sebut belakang, faman ghariba an sunnati falaisa minni. Nabi kata, siapa-siapa yang menyanggahi sunnah aku, tak mau ikut cara amal yang aku buat, maka bukan dari kalangan aku. Mu cari Nabi lain lah. Tak? Mu ikut orang lain lah. Mudah. Maka ini kita kata dalam bab panduan kita. Kita marilah amal apa pun orang bawa, orang ajar, orang sebab, kita acuan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ibadah, dalam bab ibadah, dalam bab benda lain lah dia ya. Bab pakai kereta, bab pakai benda, tak. Bab kehidupan kita ni bebas. Selagi mana tak ada larangan dalam bab dak kehidupan, bab makan minum, bab jual beli, bab kerja buat, bab main, bab benda lagi. Dalam bab kehidupan, para ulama letak satu kaedah kepada kita. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum setiap urusan kehidupan kita ni, makan minum, jual beli, tak, main apa, kerja buat, asal hukum dia adalah ibahah, harus kita buat. Sehinggalah datang dalil yang mengharamkan, baru kita tak boleh buat. Nah, ada benda yang mengharamkan,
dan termasuk dalam perkara-perkara syubhah kita tinggalkan. Ini kaedah. Tetapi dalam bab amal ibadah, dalam bab beragama, tak boleh pakai kaedah ni. Minta maaf sebut, ada setengah-setengah, termasuk ustaz-ustaz kita pun, dia salah faham. Dia ambil kaedah ni, dia pukul rata habis. Lah. Sedangkan ulama-ulama usul letak satu kaedah dalam bab ibadah. Dalam bab amal yang kita nak buat ni, baik zikir, baik semayang, baik selawat, baik apa saja kita nak buat, dia punya kaedah hak lain. Tak sama hak ni. Kaedah dia al-aslu fil ibadah at-tahrim. Dalam satu riwayat. Satu riwayat ulama letak al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Dia panggil. Tawaqquf. Asal hukum setiap amal ibadat yang kita nak buat ni, hukum asal dia haram kita buat. Tak boleh kita buat. Nah, ada riwayat dia guna istilah tawaqquf, terhenti pada dalil. Ada dalil, ada sandaran pada Nabi SAW ataupun para sahabat yang difahami oleh ulama-ulama mazhab, maka baru boleh kita beramal. Nampak tak? Baru boleh kita beramal. Selagi tak ada tu, nanti dulu, dulu. Kalau kita faham dua kaedah ni, insya-Allah. Tapi setengah orang dia tak faham, dia ambil kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah. Dia katakan asal hukum boleh buat kan. Jadi apa salahnya saya buat benda ni? Apa salahnya saya zikir hu? Apa salahnya saya zikir nak joget nak apa? Dah, bukan semudah itu dah cara kita beramal. Faham? Nampak tak? Kita kena ingat agama-agama samawi yang terdahulu, rosaknya agama mereka kerana mereka mengubah-ubah amal ibadat yang diajar oleh Nabi mereka. Baik kita tengok agama Yahudi, baik kita tengok agama yang paling ketara sekali bab mengubah. Mereka cipta dalam amal ibadah ni agama Nasara. Kita boleh tengok, kita boleh rujuk. Satu-satu amalan puak-puak Kristian hari ni tak ada sebutir pun yang diajar oleh Nabi Isa AS. Tak ada sebutir pun. Pertama sekali kita ambil lambang salib. Siapa seajar tu? Nabi Isa ajar. Dah, Nabi Isa tak pernah ajar pun lambang salib ni sebagai lambang agama. Tapi hari ni sinonim. Gilah serata dunia kita pergi. Apa pun mazhab Kristian ni mesti lambang dia salib. Siapa ajar? Dalam kitab mana, ayat nombor berapa? Dalam kitab Injil. Dalam perjanjian lama ke dalam perjanjian baru, ada tak sebut sepatah tentang mesti mengagungkan, mesti mengambil berkat dengan apa ni, lambang salib? Ada tak? Sepatah ayat dari mulut Nabi Isa AS yang menyatakan mesti diagungkan ke lambang salib? Tak ada. Tapi hari ini dijadikan sebagai satu ibadah. Dah disebut, dibuat. Betul tak? Siapa aja? Tak ada aja. Tak? Macam-macam lah baptisnya apa, tak ada sebutir pun amalan Nabi Isa aja. Nabi Isa aja syariat. Nabi Isa aja Islam. Nabi Isa aja solat. Nabi Isa aja puasa. Itu amalan ajaran Nabi Isa. Tapi diubah suai habis licik. Hak padri-padri tak nikah, itu bukan ajaran Nabi Isa AS. Tapi direka-reka oleh padri dia sehingga dijadikan sebagai amal ibadah. Siapa tak nikah? Apa tak? Maka kita Islam, Nabi awal lagi Nabi kerap benda ni. Nih, awal lagi Nabi pesan kepada kita, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Nabi kata, barang siapa yang mengada-adakan urusan agama kami ini, tak, amal ibadah yang kami ajar ni, dia rekanya ubah suai, maka ianya tertolak. Termasuk yang kita sebut sini zikir hu sini. Para ulama kita dah lama dah. Aiz bin Abdul Salam ni bukan zaman kita. Dah, dia zaman awal lagi. Dah dibincang, dah disebut tentang benda ni adalah amalan orang-orang jahil dari kalangan umat Islam. Tiba-tiba hari ni cuba nak dihidupkan, cuba nak dipertahankan benda ni. Jadi kita atas dasar sebagai seorang Muslim yang ingin mempertahankan kebenaran, mesti kita sebut benda ni, mesti kita sebarkan kefahaman yang benar. Tak, kita kata benda ni dia disebut di dalam kitab yang kita sebut sana boleh rujuk ke matan Jauharatul Tauhid, iaitu syarah kepada matan Jauharatul Tauhid yang membincangkan tentang akidah ahli sunnah ataupun akidah Asy'ariyah, akidah sifat 20 dan sebagainya. Dibincang dalam ni. Jadi itu kita kata berkenaan dengan jidal, membantah kepada kebenaran sebagaimana yang Nabi sebut di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi sini.
Sikit kita pabila. Diriwayatkan daripada Nabi sabdanya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alim wa jidalu munafikin bil Quran wa dunya taqta'u a'naqakum. Nabi kata sesungguhnya perkara yang paling aku bimbangi pada umatku ialah tergelincirnya orang alim, iaitu para ulama yang dia beramal bersalahan dengan ilmunya. Ini zallatul alim, Nabi kata. Orang alim dah, tapi dah tergelincir daripada kebenaran. Dia bagi ali dah ulama usul, dah ulama yang merosakkan, dah. Dan benda ni berlaku sepanjang zaman. Kita boleh tengok setiap zaman adanya ulama hak, di sana adanya ulama batil. Apa dah? Kita ambil zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari ni yang dia orang kata dia. Kalau kita baca sejarah dia, ada ulama di zaman dia bertaraf mufti menganggap Imam Bukhari ni sesat. Faham? Menganggap Imam Bukhari ni sesat, bawa ajaran sesat. Dia siapa dah kampung ni, siapa mereka Imam Bukhari dihalau dari kampung dia. Kita boleh bayar. Hari ni siapa dah kenal Imam Bukhari? Betul tak? Seluruh dunia Islam bila sebut hadis sahih, maka hadis yang paling sahih ataupun kitab sahih yang terbaik selepas pada Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Adalah Sahih Bukhari. Tapi zaman dia ada ulama yang menganggap dia sesat. Kita nak tengok ni. Nah, ini dipanggil zallatul alim. Nah, kerana mempertahankan kedudukan dia dan sebagainya, dia buat tahmah, dia tuduh Imam Bukhari ni bawa ajaran yang sesat. Dia tuduh Imam Bukhari kata Quran itu makhluk, dia kata. Tapi hari ni orang yang menuduh Imam Bukhari ni kita kenal nama dia. Kenal? Siapa kenal nama? Ulama. Ulama ni bukan kata set kedai kopi ulama juga hak tuduh Imam Bukhari. Siapa kenal nama dia? Kita pun dah ingat, rajin belajar dia, rajin dengar nama dia, tapi dah ingat pun nama dia. Nak ayat kemuliaan yang Allah beri. Kemuliaan yang Allah beri kepada imam yang membawa kebenaran ni. Siapa pekat dia dihalau dari kampung dia. Mati seorang diri tengah jalan. Imam Bukhari. Sedih kita dengar cerita, sedangkan dia ni membawa kebenaran, cuba mempertahankan hadis-hadis Nabi yang sahih. Cuba menyebarkan kalam-kalam wahyu kepada masyarakat. Tiba-tiba ditahmah, dituduh macam-macam. Setiap zaman begitu sama, ada sama. Ulama-ulama yang Nabi sebut tadi zallatul alim, yang menyeleweng daripada kebenaran, kerana mempertahankan kedudukan dia, kerana mempertahankan kumpulan dia, kerana mempertahankan amal-amal yang dia bawa. Dia condemn habis ulama-ulama yang cuba membawa kebenaran. Ini benda yang kita tak boleh nafi. Termasuk imam yang ulama yang sangat dizalimi sepanjang zaman sampai ke hari ni masih lagi dizalimi. Siapa? Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyah ni Allah, kita tak tahulah, dia boleh pahala hak banyak, rasa pahala kes orang kutuk dia je. Boleh kata sampai kali ni ada lagi. Bukan kata kita sekap pun kadang-kadang tok guru, kadang-kadang ustaz benar. Dia kata Ibn Taymiyah ni begini. Ustaz kita di Malaysia ni ada seorang Hafsuh. Dia kutuk, dia kata macam-macam, padahal dia salah faham. Dia tak memahami apa yang disebut dia. Ibn Taymiyah. Sedangkan Ibn Taymiyah ni diterima pakai oleh dunia Islam. Dunia Islam terima dia. Tiba-tiba kita Ustaz Cak Ayang dia kata kondeng macam-macam. Masya Allah. Dr. Yusuf Qaradawi pakar pandangan dia. Dr. Wahbah Zuhaili pakar pandangan dia. Siapa lagi? Al-Ashqa ulama Azhar pakar pandangan dia. Kita nak kata pun tiba-tiba dia kata ni salah, ni sesat, macam-macam dia beri. Masya Allah. Ini dipanggil zallatul alim. Ulama-ulama yang menyeleweng daripada kebenaran. Nabi kata hak ni aku takut. Pada umat aku akhir zaman ni, hak paling aku takut, Nabi kata zallatul alim, menyelewengnya ulama daripada kebenaran. Sebab kita orang kampung ni tak tahu ke benda dah. Kita ni ustaz, ustaz kata gini, kita kata gini. Ustaz kata bagus ni pakai lamba capa, kita pun pakai beli lamba capa belaka. Sebab ustaz kata ni berkat, ni boleh siapa-siapa pakai lamba capa ni boleh mimpi jumpa Rasulullah, kita pun pakai beli. Biar mahal pun, biar kek ke 100 riyal pun 200 riyal kita beli. Sebab ada ustaz sebut. Kita nak kata mana? Ini panggil zallatul alim, penyelewengan daripada kebenaran yang dibawa. Lagi pertengkaran orang munafik dengan menggunakan Al-Quran. Hak ni pun aku takut, Nabi kata. Dia guna ayat-ayat Quran, lalu dia membantah dan dia berdebat.
Kita bila baca hadis ni, kita teringat sangat kalau kita di Malaysia ni, sistem ini Islam. Oh, dulu alhamdulillah dah ni tak ada dah. Utusan Malaysia pun dah baca dah ni. Dulu dalam utusan Malaysia ada satu etika, ada satu kolom sistem ini Islam. Kita setiap hari hari Ahad karim dia, kita baca semua. Dia punya etika dia semua menghentam Islam, tapi guna ayat Quran. Satu etika dia cerita tentang bab pakai tudung. Dia kata suami saya tak suka saya pakai tudung, kenapa saya memaksa diri, macam-macam. Lalu dia wari ayat Quran, la ikraha fid din, dia wari. Tiada paksaan dalam beragama. Ini betul-betul yang Nabi sebut ni dah. Berhujah guna ayat Quran oleh siapa? Orang yang membenci kepada Islam ni, mengingkari Islam, dia guna ayat Quran untuk tampilkan bahawa dia di pihak yang benar. Dan dunia yang memancung tengkok kamu, iaitu kita yang terpengaruh dengan kehidupan dunia ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Yazid bin Abu Ziyad daripada Mujahid daripada Ibnu Umar. Sabda Nabi lagi, al-mira'u fil Quran kufrun. Nabi kata membantah tentang sesuatu dalam Al-Quran ialah perbuatan yang kufur. Benda dah jelas dalam Al-Quran, benda yang dah disepakati oleh para ulama, yang dah dibincang oleh ulama tafsir, tak perlu kita perdebatkan. Tak perlu kita mirak lagi, membantah-bantah. Contoh kita kata dalam bab akidah, adanya di sana akidah salaf, adanya akidah khalaf, cukup. Mana-mana orang yang berpegang dengan salaf, pegang dengan salaf dia. Mana-mana orang yang pegang dengan akidah khalaf, sila pegang dengan akidah salaf. Jangan membantah, sebab benda ni dah disepakati oleh para ulama kita. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW, sabdanya, man khasama fi batil wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a, wa fi lafzin faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Sesiapa yang bertengkar dengan sesuatu perkara yang batil, dia tahu dah benda ni salah tapi dia pertahankan juga, sedangkan dia mengetahuinya, nescaya dia sentiasa berada dalam kemurkaan Allah sehingga dia berhenti daripada pertengkaran itu. Dalam suatu lafaz lain, maka sesungguhnya dia pulang dengan membawa kemurkaan Allah. Kita tengok para ulama kita dalam hadis-hadis lagu ni, mereka apabila menemui satu kebenaran, mereka kembali kepada kebenaran. Kita ambil Imam Al-Fadhil, Imam Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hasan Al-Ash'ari, imam kepada mazhab Asy'ariyah ni. Lagu mana dia? Imam Asy'ariyah kita yang kita pegang ni, yang kita ngaji sifat 20 dan sebagainya ni tok guru utama dia, pengasas utama dia Al-Ash'ari nama dia. Ulama Al-Ash'ari kita panggil, Imam Al-Ash'ari. Dia ni asal dia Mu'tazilah. Akidah sesat tu terkeluar daripada ahli sunnah, asal dia. Tetapi Allah beri taufik kepada dia. Dia mencari kebenaran, dia berhujah, dia berdebat, dia cari orang alim sehingga dia tinggalkan ajaran Mu'tazilah dia. Nampak tak? Ini zaman pertama, zaman awal dia tinggal Mu'tazilah dia. Sedangkan Mu'tazilah ni ajaran sesat, dan dia ni bukan calon-calon orang ulama besar dalam Mu'tazilah. Kalau kita baca sejarah dia tinggal Mu'tazilah. Lalu dia mewujudkan kefahaman baru dia. Zaman kedua dia kita panggil yang kita kata sebahagiannya masih ada sakit-baki yang kita pegang sampai hari ini, Asy'ariyah. Iaitu mentakwilkan sebahagian ayat-ayat mutasyabihat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di penghujung hayat dia tinggal terus dah. Dia tidak mentakwil langsung dah. Di dalam kitab-kitab akhir dia, dia sebut benda, aku mengikut akidah ahlul hadis, dia kata. Macam mana akidah ahlul hadis? Akidah ahlul hadis tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah, berpegang dengan makna yang asal. Apa sebab bila tahu itu adalah kebenaran, maka dia tinggal walaupun itu menjadi pegangan dia. Walaupun itu menjadi pegangan dia. Kita boleh tengok. Kalau ulama yang mutaakhir kita boleh tengok Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ulama besar kita. Pengarang kepada kitab Penawar Bagi Hati. Bagaimana sejarah dia? Kita boleh tengok melalui kitab dia. Kalau kitab awal dia dengan kitab akhir dia, beza terus pandangan dia. Beza tu. Masya Allah. Kalau dalam bab akidah, di penghujung hayat dia berpegang dengan akidah salaf. Mana dalil, mana bukti? Kita boleh tengok dalam kitab dia Perisai Sekalian Mukallaf. Ini dalam ni jelas dia bawa kepada kitab akidah salaf. Dia tinggalkan akidah khalaf dia. Nampak tak? Bukti lain lagi kita boleh tengok dalam Anak Kunci Syurga, kitab akhir dia. Anak Kunci Syurga pun sama.
Dia wari kepada kita akidah salaf, bagaimana pegangan salaf. Faham? Nak banding dari awal, kita awal dia tuan-tuan tahu, kita hak biasa ngatik ni, biasa tahlil. Dah. Mari mana siapa? Kita ambil mana kaifiat tahlil? Kita ambil mana kaifiat tahlil? Tak, susunan dia mula-mula baca gini, ayat Fatihah, ayat Kursi. Tak. Siapa? Mari mana benda ni? Benda ni mari daripada kitab tuan Syekh kita ni, Syekh Abdul Qadir Mandiri. Kita boleh rujuk kitab awal dia, nama dia, tajuk dia, apa ni, perisai, bukan perisai, senjata lebay tajuk dia. Tak? Kitab dia senjata lebay, dalam tu dia ajar kaifiat tahlil. Ni awal dia, peringkat awal dia. Tapi di penghujung, apabila dia melihat kebenaran, dia kembali kepada kebenaran. Bukti paling jelas sekali kepada kita, Tok Syekh kita ni kembali kepada kebenaran, kembali kepada salaf. Dia tinggal anak dia ke kita, iaitu Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni ada lagi video dia. Syekh Ahmad ni dia nikah orang Malaysia, bini kedua ke bini ketiga dia orang Malaysia, ada orang Kuantan ni. Kita dengar sahabat-sahabat kita, keluarga dekat dengan isteri dia ni, dengar bagaimana pandangan Imam Syekh Ahmad ni. Syekh Ahmad pun ada tulis kitab yang boleh kita rujuk. Ini kita panggil para ulama apabila melihat kebenaran lalu ditinggalkan. Sedangkan kita tengok Imam Al-Asy'ari ni, dia ulama Mu'tazilah, dia boleh tinggal. Ini kita panggil taufik, hidayah Allah kepada dia, dan bila dia melihat kebenaran dia tinggal benda lain. Okey. Kalau kita di Malaysia, kita boleh tengok Ustaz Hamdan Halim Hassan. Ustaz Halim Hassan, Ustaz Hamdan Halim Hassan. Dia ni ustaz pondok, pionir pondok dulu. Tiba-tiba bila dia temu dengan kawan dia Ustaz Abdullah Iraqi, dia berbincang sampai peringkat dia ikut Ustaz Abdullah Iraqi. Mula-mula dia tentang, dia berdampak, dia balah. Lalah dia bisa pada Ustaz Abdullah Iraqi pula. Mempertahankan sunnah dan juga menghidupkan segala ajaran Nabi SAW. Diriwayatkan dari Nabi SAW, baginda bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan. Nabi kata, perkara yang paling aku bimbangi ke atas umatku ialah setiap orang munafik yang mahir berkata-kata. Munafik yang mahir berkata-kata. Munafik, kita fahami munafik ni ada dua jenis. Iaitu munafik i'tiqadi, munafik amali. Munafik i'tiqadi ni munafik yang terkeluar daripada Islam. Adapun munafik amali ni munafik yang masih muslim tetapi amal-amal dia, ciri-ciri dia ada kemunafikan. Maka orang lagu ni kadang-kadang dia bercakap tu power. Kita boleh tengok di mana-mana pun, termasuk dalam parti-parti politik. Macam mana seseorang tu boleh diangkat, boleh naik jadi pemimpin? Dua cara. Kita nak ajar tip siapa-siapa yang nak main politik dah. Pertama, dia pandai cakap. Dan pandai cakap, insya-Allah sekejap dia boleh naik. Satu. Kedua, dia laju. Dia buat kerja. Tak ada apa-apa, kalau bunyi orang mati dia padahal kubur. Ni memang wajib boleh tanding. Dua ni. Jadi memang kadang-kadang dia tanpa ilmu tapi dia pandai cakap. Ada. Sebab tu kalau kita pergi di negara Arab ni dia ada beza. Dia ada beza mana alim, mana wa'id ataupun khatib, penceramah. Penceramah di negara Arab dia tak panggil tok alim. Dia ceramah. Dia boleh khutbah. Memang kita dengar nilai dia khutbah. Tapi kalau bab ilmu, bab halal haram, bab hukum hakam, orang tak kita tanya dia. Orang kita tanya tok syekh, tok alim. Tok alim ni kadang-kadang khutbah pun tak pandai saya. Kita suruh cakap depan orang, dia gagak-gagak cakap depan orang. Nak ceramah. Tapi buka kitab, nak tanya hukum hakam, tanyalah dia. Tempat kita tempat kita asal ustaz, kira mu tahu segala benda. Tanyalah bab bomo pun dia tahu, bab apa pun dah. Bab Ukraine pun dia boleh syarah. Macam dia ketua perang dah kita dengar. Faham? Ini tempat kita. Jadi masalah sikitlah. Tapi di negara Arab tak begitu. Penceramah, kita dengar ceramah dia. Kita khutbah Jumaat ni, masa kita belajar di Yaman, kita akan cari sama masjid-masjid orang khatib dia sedap. Antara syekh-syekh sedap di Yaman ni Syekh Hazzaq Al-Miswari. Tapi dia tak alim. Kadang-kadang dalam khutbah dia, dalam ceramah dia, hadis dhaif pun dia bawa. Tapi hadis palsu tak lah, tapi hadis dhaif ada. Sebab dia bukan alim. Tapi ceramah dia, Masya Allah,
Dia punya lagu dia, mukaddimah dia tu kita debu perut dah dengar. Faham? Tapi berilmu, nak ngaji kitab, nak ngaji halal haram, nak ngaji sunnah bid'ah, nak ngaji syirik tauhid, cari tok syekh, cari tok alim. Seperti Allamah Syekh Abdul Qadi Al-Amrani. Ini baru orang alim. Hatta tok syekh apa ni, ustaz-ustaz ceramah ni pun kita dengar kat dia. Ni orang alim. Faham? Jadi kita nak apa ni? Pak kita gitu pula. Okey, akhir sekali diriwayatkan daripada baginda juga sallallahu alaihi wasallam sabdanya al-haya wal 'ai syu'batan minal iman wal badha wal bayan syu'batan minan nifaq. Dia kata, sifat malu dan kurang berbicara, dak cakap banyak ni ialah dua cabang daripada iman. Nabi sebut dalam hadis Tirmizi ni dak. Manakala ucapan keji, cakap uduh, dak. Mulut uduh kita panggil. Dan banyak berbicara ialah dua cabang daripada nifaq. Dua cabang daripada nifaq. Inilah termasuk dalam dosa-dosa besar yang dihimpunkan oleh Imam Az-Zahabi, iaitu membantah, berbalah kepada bukan kebenaran. Sekadar tu sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.